Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syafiq bin Mat Yunus bersama dengan Muhammad Isyam Faris bin Ishaq dan juga Afif Aiman bin Nur Azlan akan membincangkan tentang sistem pakar. Saya akan terus pergi kepada definisi sistem pakar. Sistem pakar ini ialah sistem maklumat aplikasi yang menggabungkan pengetahuan dan kepakaran dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Maklumat ini akan disimpan untuk membantu pengurusan yang memerlukan kepakaran tersebut. Maklumat kepakaran ini sukar dicari ganti jika perkara tersebut tiada. Sistem ini juga memerlukan data dan maklumat lengkap yang akan disimulasi dari pakar-pakar. Sistem ini diperlukan untuk menyediakan salinan kepakaran dan pengalaman, menyelesaikan masalah bagi pengurusan profesional dan hal yang berkaitan kepakaran. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada saudara Syafiq kerana membentangkan tentang definisi sistem pakar. Saya Muhammad Isyam Faris bin Ishaq akan membentangkan tentang kelebihan dan kelemahan sistem pakar. Kelebihan sistem pakar yang pertama ialah orang bukan pakar atau orang biasa boleh memanfaatkan kepakaran dalam bidang tertentu tanpa kehadiran langsung seorang pakar. Kelebihan yang kedua adalah ia meningkatkan keupayaan dan kecekapan masa yang diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Kelebihan yang ketiga ialah ia memungkinkan untuk menggabungkan berbagai bidang pengetahuan dari berbagai pakar untuk digabungkan. Kelebihan yang keempat, pengetahuan dari pakar boleh didokumenkan tanpa had masa. Kelebihan yang kelima, ia boleh digunakan sebagai medium pembelajaran. Dan kelebihan terakhir ialah ia boleh digunakan untuk mengakses pangkalan data dengan cara yang pintar. Kelemahan sistem pakar pula adalah ia memerlukan kos yang agak mahal dan banyak untuk membuat dan menjaganya. Kelemahan yang kedua, ia memerlukan admin yang khusus, iaitu pakar itu sendiri untuk memperbarui pengetahuan pada sistem pakar. Kelemahan yang ketiga, ia sukar untuk dikembangkan berbanding sistem-sistem yang lain. Kelemahan yang keempat, ia perlu dikemaskini secara manual kerana ia tidak belajar sendiri. Perlu dikemaskini sendiri oleh pakar itu. Kelemahan yang kelima, ia memerlukan waktu yang lama untuk membuatnya. Kelemahan yang keenam, pengertian umum adalah isu utama sistem pakar. Pengertian umum adalah common sense, dan common sense ini agak sukar untuk diterangkan oleh sistem pakar. Kelemahan yang terakhir, ia tidak mampu menjelaskan dengan logik di sebalik sesuatu keputusan itu. Terima kasih dan saya akan serahkan kepada Afif Aiman untuk pembentangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Aiman bin Nur Azlan. Nombor metrik AA191598. Saya akan sambung mengenai contoh sistem pakar. Terdapat banyak sistem pakar, antaranya MySyn. MySyn merupakan salah satu sistem pakar terawal berdasarkan rantaian mengunduh. Ia boleh mengenal pasti pelbagai bakteria yang boleh menyebabkan jangkitan teruk dan juga boleh mengesyorkan ubat berdasarkan berat badan seseorang. Seterusnya, Dendron. Ia adalah sistem pakar berisikan buatan yang digunakan untuk menganalisis kimia. Ia menggunakan data spektrograf untuk menjangka struktur molekulnya. Yang ketiga, R1 atau XCON. Ia adalah sistem pakar boleh memilih perisian yang khusus untuk menjalani sistem komputer yang dikendaki oleh pengguna. Yang keempat, PXDES. Ia boleh ditentukan dengan mudah mengikut jenis dan tahap kanser paru-paru pada pesakit berdasarkan data. Dan yang terakhir, DXPlan.
Ia juga merupakan sistem sokongan klinikal yang boleh mencadangkan pelbagai penyakit berdasarkan penemuan doktor. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang seni bina sistem pakar. Pada asasnya, seni bina sistem pakar terdapat 5 aspek, iaitu seseorang yang pakar dalam satu bidang. Kemudian jurutera pengetahuan, seterusnya pangkalan pengetahuan, engineering inference, antara muka pengguna dan pengguna itu sendiri. Komponen sistem pakar termasuk iaitu pangkalan pengetahuan. Ia mengandungi pengetahuan domain yang khusus dan berkualiti tinggi. Pengetahuan diperlukan untuk menunjukkan kecerdasan. Kejayaan menemani sistem pakar banyak bergantung kepada pengumpulan pengetahuan yang tepat. Komponen pangkalan pengetahuan terdiri pada pengetahuan fakta dan pengetahuan heuristik. Pengetahuan fakta adalah maklumat yang diterima secara luas oleh jurutera pengetahuan dan pakar dalam domain tugas. Pengetahuan heuristik adalah tentang amalan penghakiman yang tepat, keupayaan penilaian seseorang dan meneka. Komponen sistem pakar yang kedua adalah engine inference. Engine inference, pengguna prosedur dan peraturan yang cekap oleh engine inference adalah penting untuk menyelesaikan yang mana yang betul dan sempurna. Sekiranya sistem pakar berasaskan pengetahuan, engine inference memperoleh dan memanipulasi pengetahuan dari pangkalan pengetahuan untuk mencapai penyelesaian tertentu. Yang ketiga, antara muka pengguna. Antara muka pengguna menyediakan interaksi antara pengguna sistem pakar dan sistem pakar itu sendiri. Ia biasanya pengolahan bahasa semajadi untuk digunakan untuk pengguna yang berpengalaman dalam domain tugas. Pengguna sistem pakar tidak semestinya pakar dalam pembicaraan buatan. Ia menerangkan bagaimana sistem pakar telah tiba pada cadangan tertentu. Penjelasan boleh muncul dalam bentuk berikut. Yang pertama, bahasa semajadi yang dipaparkan pada skrin. Kedua, pembelajaran verbal dalam bahasa semajadi. Ketiga, masukkan nombor peraturan yang dipaparkan pada skrin. Antara muka pengguna memudahkan untuk memesan